Welcome to Podcast Tinker, di mana semua orang ada cerita. Betul, anda boleh tengok Podcast Tinker di TV setiap hari Rabu pukul 8 pagi di Astoria dan juga di Digital Podcast, Digital World, 5 platform, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Short, YouTube dengan namanya Podcast Tinker. Syafa, Yes. rasanya sejak Dumenjak ni kita banyak ada welcoming ataupun homecoming ataupun reunion party. Maksudnya kebelakangan ni Kebelakangan ni kita memang panggil orang-orang lama lah. Syal, Maina. Tu je. Syal, Maina. Lepas tu kita nak panggil yang baru ni. Lepas tu ada je lagi yang kita dah panggil balik kan. Betul. Previously lah. It's fun to, bila dah lama tak jumpa kan. Lepas Depan bila kamera jumpa balik depan kamera kan. Dan borak. Tapi ada je yang macam datang balik yang tak jumpa depan kamera. Macam kita punya Mia. Bukan, macam kita punya guest hari ni. Guest hari ni. Jumpa depan kamera je usually. Saya jumpa dia pun last saya rasa dekat mall. Dekat parking. Parking? Tak tahu dia ingat ke tak. Oh. Okay, bye. macam Memang tu. busy, kita tahu, kita Busy. faham. Okay, so tapi sebenarnya kalau ikutkan, dalam sejarah kita buat podcast, Syafa, okay, selepas individu ni keluar daripada kepompong kita, iaitu di Tinker Studio, ramai orang request, nak dia ni. dekat datang podcast. Tapi masa tu, dia tengah, saya tak nak guna perkataan ni, tapi Apa? dia tengah menjaja diri dia kat banyak. Dia kat situ ada, kat sini ada. Saya panggil saya takut nak panggil, saya tak tahu apa benda nak borak. Okay, faham. Sebab dah semua tempat lain dah keluar banyak. Macam tu. Betul. Tapi hari ni kita ada keberanian juga kerana hari saya rasa kalau ikut tarikh kita syuting hari ni iaitu 4.9. Rasanya dalam 2 hari lepas dia dah isytiharkan diri dia dah rebranding. Oh. Mungkin packaging mungkin kat Dahi, mungkin dia tukar tempat lain lah. Product placement kat tempat lain. Macam tu. Saya suka product placement tu. Product placement Kita dia. bersama dengan Syafa. Kita bersama dengan Hezbollah Jose. Welcome. Hello, Assalamualaikum semua. Hai, lama tak jumpa. Tiba. Lama tak jumpa. Tak, lama tak jumpa Haikal sebenarnya. Macam Syafa selalu kita jumpa. Buat apa? Muay Thai. Gosip lah. Gosip lah. Tapi hari ni kan aku nak tekankan sikit dekat turtleneck dia. Ya. Kenapa look. Okay. Bila Haikal cakap rebrand kan, aku ingatkan kau rebrand content. Tak. Tetapi kau rebrand diri kau. Ya. Kenapa? Apa pencetus dia? Aku bagi straight je. Apa pencetus dia? Bila start dia? Kau fras ke? Putus cinta ke? Macam tu. sebab Tak, dia selalu macam tu. Sebab lately tengok kat story Haze banyak pasal Cinta. Kau putus cinta ke? Ataupun kau baru nak start bercinta ke? Reflection Jawab diri. soalan aku semua. First of all, okay. pasal cinta-cinta tu, itu adalah klien. Klien tu mempromosikan Islamic dating. Secara indirect, soft sell. Yes, tapi orang macam, Haze tengah bercinta ke sekarang? I don't do things without money. Faham. Maksudnya cinta equals to money. cinta duit. Tak, sebenarnya itu klien. So orang ingat aku tengah bercinta sakan lah, apa benda lah. Tapi by the way, speaking of rebranding, pencetus dia memang daripada zaman Motiviral lagi pun kan. Rebranding itu aku selalu buat dalam setiap selang 2 tahun. Kalau korang perasan lah, 2 tahun. Rambut hitam, rambut Tapi putih, kan, rambut putih, rambut botak, kan, panjang. kiranya kan, kau punya taktik ni menjadi lah. Kalau tak jadi aku tak buat apa. Sebab kan, aku kan bila tengok kau post Taktik. gambar taktik klien si puas hati dengan kau. Sebabnya bila aku tengok kau macam post breakfast tapi orang tak ada macam tu. Dia macam Kau masih lagi dekat yang... Ya, aku masih lagi. So macam buat orang curious kan. Dia ni sebenarnya tengah bercinta ke? Tapi kenapa nak kat breakfast pula kan? Itu konten dia lah. Kan? Tapi aku rasa sebabkan Haze secara Sekejap. Kau faham tak? Faham. Kenapa kau nak breakfast pula? Tak, bukan breakfast. Maksudnya macam tu, dinner, makan, betul. dan sebagainya, apa semua. Dan kalau kau kenal aku, aku suka makan seorang-seorang. Ayahku tetap 2, betul? Betul. Satu dekat aku, satu kat depan. Nampak macam makan 2 orang. Dia tinggal kau nak kena lukis je. Faham tak? Orang tu. Kadang-kadang orang macam lukis kan. Lepas aku letak stiker kucing. Kucing tengah angguk tu kan. Tapi to be frank, mengenali Haze daripada zaman H Live, Motiviral dan sebagainya. Haze antara orang yang memang particular in terms of strategic planning. That's why bila aku tengok story dia ni, kadang-kadang aku ada doubt. Sebab kita dah kenal dia. Sebab kita kena kenal dia. Tapi kadang aku termakan jugalah. Aku kali ni termakan actually. Okay, tapi aku rasa engkau antara content creator yang dekat Malaysia ni yang faham how
netizen punya mind works. Kan kadang-kadang contohnya kalau ada orang ambil klien, okeylah kau bayar aku 2,000, itu je yang kau nak, aku bagi tu je. Tapi kau akan ambil approach yang macam Effort lebih effort kona-kona lebih. sikit, asalkan yang penting efektif. Tak, aku suka satu lagi bermain dengan perasaan netizen. Sebab netizen suka mempermainkan perasaan content creator. Why not kita balas dendam? Dalam DM kau Why penuh not? ke tak orang tanya macam betul ke Abang Hiz tengah bercinta? Aku punya story Pergi sejak breakfast. rebranding, aku punya story yang aku tak follow back akan tutup dia punya reply kat bawah tu. And after that aku punya DM sunyi sepi penuh ketenangan. Macam tu. Hanya orang-orang yang aku follow balik je dan orang tu follow aku yang boleh DM aku. So kau boleh DM aku tak melalui story aku? Kena try dulu. Tapi kau dah tak follow. Sekali rupa-rupanya dia tak follow kau balik. Rupanya. Macam tu. Tapi tak jawab soalan H. Kenapa Apa dia? kau rebrand daripada mungkin sebelum ni aku tak nak guna perkataan ni tapi nampak macam a bit Islamic-ish. Okay. Itu sebab tak nak guna. Apa Islamic-ish? Okay, maksud faham. More religious. Modest. Yes. Sekarang ni aku rasa lebih bila gambar photoshoot tu nampak lebih Lebih liberal. Bukan Cinggu. Cinggu kata dia. Cinggu tu apa? Korean lah. Cinggu tu bukan maksud lain ke? Tak, cinggu means kawan. Oh, okay. Tak, tapi out of nowhere perkataan cinggu tu Itu keluar dia perkataan Korea yang aku tahu. Opa lah, come on opa, lah. okay lah. Janganlah nak cinggu sangat. Sebab lagi 4 tahun kan aku jadi ajushi. Oh, ya faham lagi 4 tahun. Tak. So, Siap, soalan aku tak jawab lagi. Ya. betul. Kenapa rebrand? Kenapa rebrand? Okay, pertama adalah strategi personal branding. Sebab nak tak nak, we need to understand that kita ni adalah our own product. Kita ni. So, bila produk ni kena tukar setiap 2-3. And this is not new. Dekat Malaysia, maybe tak ramai orang buat. Dekat Hollywood, ramai orang buat. Terutamanya penyanyi lah. Miley Cyrus tiba-tiba rambut pendek. Betul. Taylor Swifter. Pun buat juga. Oh, tak sebut betul lu. Takut kena takut kena kencam. Takut kena kecam kat kita. Maksudnya kau dah tahulah. Maksudnya setiap 2-3 tahun memang kena salin kulit baru. Kalau tak, ketinggalan. Sebab kalau like for example lah, kan ada content creator dekat Malaysia ni yang sejenis apa tau? Yang sejenis pembawakan dia itu je kan. Kontroversi je, kahwin dua je isu ni kan. Tak tahulah siapa, tak tahu tinggal komen anda di bawah. Ada beg kuning ke kita punya podcast kali ni? Ada beg kuning tak? Sejak nikah beg kuning. Kan? Lepas tu dan lambat laun kalau kau perasan, orang yang bawa persona itu, cerita itu, gosip itu, kontroversi itu je membosankan. Dan orang tak nak pandang dia dah. Maksudnya dia punya timeline dia tak lama. Timeline ni memang tak lama. So macam aku dah berapa lama dalam industri ni. And kita kena sedar diri juga bila mana kita punya graph tu, graph relevance tu makin turun. I tak boleh jadi macam artis-artis senior saya yang macam rasa diri dia hebat sepanjang zaman. Faham tak? Faham. Nanti sedangkan hakikatnya engkau dah start tak relevan dah. Akan jadi shot sendiri lah maksudnya. Shot sendiri lah. Kau akan rasa aku star. Korang semua patut kenal aku. Macam tak. Faham. Sebab ada lagi yang artis baru yang lebih muda, lagi handsome, lebih cantik daripada kau. So you need to do something about it. So that's one. That's number two is sebab kau cakap pasal previously kan aku buat macam religious punya background kan benda semua. Tapi aku punya transition ni It's just kulit je I think. Ya, Yelah memanglah. it's Maksudnya just Islam itu still ada dalam diri. InsyaAllah. Aku takut nanti orang akan salah faham macam Ya. kau gunakan Tak. nanti orang cakap kau Tak. penunggang macam tu. But kau- I know it is like macam kulit. Ya. Dia Dia bukan adalah isi. dia salin luar je. Dia punya apa dia panggil tu packaging saja tapi Betul, dia brand lah. Ni product placement dah ni. Dia brand. Packaging tu. okay. Tapi hakikatnya adalah apa saja yang aku lalu lah. Aku tak boleh nak cakap on behalf of others. Apa yang saja yang aku lalu adalah berdasarkan pengalaman aku pada waktu itu. Like for example, kalau orang nampak aku macam religious ke benda semua, I never branded myself as religious. I just happen to share what I learn. Itu je. Faham? So Faham. kalau orang lain nak mensucikan aku, itu masalah Malaysia satu lagi. Suka mensucikan orang. Aku tak minta disucikan. Aku tak dapat apa-apa faedah ataupun apa dia panggil tu interest daripada aku menunggang agama. You know. So dan tak
tak seperti yelah figura-figura lain kan. So dia adalah gabungan Dia tak sebut nama besar. tapi dia Kita orang nak kekal sebagai podcast yang tak ada siapa pick up, okay? Okay. Jangan Oh, bagi ya ke? jangan bagi Tinggalkan komen anda kontroversi. di bawah. Dan beg kuning, tekan beg Dah kuning. beg kuning. By the way, macam dan setiap kali aku buat sesuatu benda, I make sure that benda tu is being picked up by news portal. For example, Tak nak. Podcasting ke tak nak? Tak, I'm talking about branding aku Okay, lah. branding kau. Okay. Tolong jangan So, bagi benda kontroversi kat sini. Aku cakap dekat aku punya team tau. Okay, nanti aku nak potong rambut. Make sure keluar portal. So, apa yang aku buat adalah apa strategi yang kita kena buat dan sebagainya. Okay, ini mungkin orang akan rasa macam aku menunggang. Tetapi hakikatnya I don't want. Because aku dah bela rambut tu 3 tahun. Aku sayang gila kot. So, dah bela. Cantik waktu. Lagi cantik daripada perempuan. Ya, betul. Ya. Betul. So, perempuan makan hati tiba. Ah. So, aku potong. Dan I make sure that it's with a purpose. It's with a cause. It's with an important. Sebab apa branding aku, niche aku adalah educational. Betul. So aku potong tapi perlu ada sebab yang jitu dan juga mendidik orang. So aku potong for the cancer cause. Rambut Faham. tu aku potong jadi lepas tu aku bagi kat NGO yang buat wig. Untuk faham. pesakit-pesakit kanser. So right after aku potong, aku post tu dalam ESG sangat. dalam dengan ESG perkataan tu saya tak suka. Asal lah? sebab tak faham. Bukan. Okay, itu internal. Okay. So right after that keluarlah 8 9 news portals yang buat benda tu yang cover that story apa semua. Because it's an interesting idea. Yang kau potong rambut bagi kat pesakit jadikan wig bagi kat pesakit kanser kan? Betul. Sebab benda ni Murni sebenarnya lah. orang je buat. Orang buat je dekat luar. It's not something yang macam new. It's not Tapi new. it's not something yang normal either. Yeah. Siapa faham je It's nak buat. educational to people juga. Betul. So asalnya aku nak macam gunting, Ha-ha. pergi kedai buat wig macam tu bagi kat siapa-siapa yang cerita aku macam malasnya. Ada tu. Faham. Baik bagi je dekat orang kan. Bagi dekat NGO yang memang dah buat benda tu. Betul. Banyak sebenarnya. Rambut kau tebal kan? Rambut aku tebal tapi setebal-tebal rambut aku tu boleh half wig saja. Oh, Ya. Nak buat wig lagi banyak Ya. Nak buat wig kena berapa kepala ada? Kena dalam at least 2 ataupun 3. Kalau tebal macam aku 2. Oh, panjang dia tu lah. Panjang dia sebab aku punya dalam 12 inches kot. Bila potong tu ada dalam 12 12. inches saja. Panjang lah juga. Panjang ke orang ingat aku ni lah Awi. Aku ingat kau cakap orang ingat kau mak lampir. Macam tu rupanya Takkan nak Awi. keluar TV kena potong rambut dulu. Betul. Cawi. Okay, Betul tapi okay, sekarang ni kalau rebrand His ni rebrand, rebrand ke arah yang mana? Adakah lebih kalau aku tengok story kau, kalau aku boleh baca, lebih kepada health enthusiast sikit. Tapi aku tahu kau memang macam tu. Apa dia? Health enthusiast. Aku memang takkan lari daripada siapa diri aku sebenar. Kita pernah borak pasal benda ni Betul. kan. By the way, apa yang kita kongsikan sekarang ni adalah amat penting juga untuk businesses, untuk SMEs, untuk company-company yang juga pemasaran dan sebagainya. You all kena senantiasa fikirkan sesuatu yang baru. Like for example kan, company-company SME yang buat F&B benda semua tu kan, menu diorang tak berubah selama 3 hingga 4 tahun. Harga je ni. Lepas tu kau tertanya-tanya, kenapa sale kau jatuh? Asal sale kau merudum? Engkau lupa ke sebelah jiran-jiran engkau dah... Kita punya side of business adalah kedai tom yum sendiri kedai tom yum, betul? Betul. Tetapi apa USP kau? Apa unique selling point kau? Betul, kedai sebelah dah lagi Air buah ramai lah, orang air datang buah. sebab dah letak viral cheese dekat Air dalam buah. tom yum. Lepas tu kau something pergi like Melaka, kelebang semua. Makan laut je kan. Benda mango Kesian kelebang. orang yang menjual kat kelebang tu. Biarlah dia orang. But here's the thing. What I'm sharing is knowledge. And the knowledge is boleh, tak kisah satu pantai tu kelebang, ya? Satu pantai tu mango. Tak kisah. Tapi apa you The fact that kelebang tu nama tempat. Macam kita tengah jual kelebang tu. dan Jual tanah. bila aku cakap benda tu, automatic orang akan ingat macam mango shake kelebang kan. So Coconut lah, coconut. apa coconut shake, mango shake, apa benda. Tapi apa unique selling point engkau? Samalah juga aku ni kedai tom yum. So aku duduk letak sebelah dengan TV host lain. Apa bezanya aku dengan diorang? Faham. Okay. So ini kedai tom yum ni kena lain sikit lah daripada orang lain. Bersasa lah, berotot. Pakai apron je pergi serve tom yum tu dekat meja. Why Maksud not? So kau. dekat Hanya buat kan? Kau jangan. Dekat Malaysia tak boleh. Kat mana kena buat keramat maksud Pastinya You dua. cawangan kedua tetap kelebang. you dua. Okay. Okay. Tetapi okay, bila nervous babe. kena
tahu kau ni, kalau kau rebrand, mesti akan ada vision and mission. Tadi kau macam terkeluar hosting TV. Adakah itu aimnya sekarang ataupun sebenarnya itu macam side quest? Masih lagi hosting TV. Tak, it's a comparison lah macam hosting TV. Sebab aku banyak benda aku buat kan. TV host, radio announcer juga. Yes, tak sebut. Itu tak sebut. Itu tak boleh. Lain company. Gombo dia. Apa lagi aku buat? Aktivis lagi content content creator, creator. YouTuber apa Kau semua. tulis tak dekat kau punya IG? Dekat kau punya profile tu? Aku letak sikit je, tak semua. Sebab penuh ke ataupun kau Humble. sedang geli? Tak panjang. Terlalu banyak, okay. Plan dia ni, satu page for that So only. banyak je aku plan nak buat pada masa akan datang. Tapi I'm planning to nak bersara usia 45. So I'm working towards that. Working towards that. Tengah upsizing the company apa semua. Tapi slowly lah. Company apa His kalau boleh tanya? Company yang aku sekarang ni, sebab previously LHDN yang kerja aku. Ya. Sebab dah file. Okay. So Mana sekarang ada pick up ni? sebab Itulah apa? dia. Sebab sekarang company asalnya masa aku buat macam YouTube, content creator, buat review-review apa semua tu. So duit-duit klien masuk ke dalam Sdn Bhd. So sekarang ni Sdn Bhd tu is just there untuk duit masuk. Tapi macam takkan nak itu je tugasnya. So expanding, tambah personal assistant, manager, editor. Lepas tu manager tu pula, aku dengan manager aku buka satu talent agency. Oh, talent agency Talent sekarang. agency. Lepas tu ambil satu lagi director buat corporate training. Oh. Untuk dia akan expand macam tu lah. Sebab aku dah tak larang nak kerja dah. Kau To be honest with you. maksudnya kau nak buat macam the company tu ada semua benda macam tu? Bukan, dia service. Okay. Tapi apa yang aku biasa buat dan suka buat. Ada banyak services lah, banyak type of services Tapi lah. services tu lebih baik kalau dia dekat dengan aku. Okay, faham. Contohnya content creation, digital marketing dan juga training lah, corporate training. Pillars corporate ada banyak pillars kat situ. Sebab aku pernah cuba buat retail. Ya Allah, susah Retail, faham. Retail contohnya macam menjual, contohlah Contoh serum kan? baju ke, produk ke. Hair serum kan? Hair tonic ke serum? Hair serum, benda semua tu retail pada aku memerlukan Lebih. skill yang berbeza. Faham. Skill yang berbeza. Dan kau tak nak belajar skill tu pun. Bukan tak nak belajar, bukan usia ni. Bukan usia Okay, ni. sepatutnya usia bila? Kalau kau 30 tahun dan ke bawah, itu usia yang tepat. Kalau dah 30 tahun ke atas, you have already collected enough networking to do and to have your niche. Okay, faham. So aku selalu bagi nasihat ni dekat apa yang kerja bawah aku apa semua. If you are in your 20s, kau sedang mencuba apa saja yang kau nak cuba. Okay, bila kau dah masuk usia 30, you have collected enough networking untuk kau pursue whatever it is that you want to pursue. Faham. Is it too late to change? Tak ada. It's never too late. 40 boleh, 50 boleh, 60 boleh. Tapi hakikatnya, to make it logical, engkau kan 60, pinggang dah berderai. Betul. Betul. Kau nak mencuba benda baru apa semua. Aku yang 36 ni pun Jauh gila. Daripada 16 tu jauh gila. aku yang 36 ni pun macam larat dah weh. Faham. Do you guys realise that macam usia aku 30-an sampai lately ni aku banyak travel luar negara, aku dah tak boleh weh. Tapi nampak Travel. Aku dah tak Tapi boleh nampak travel. kau mengeluh dalam video kau. Penat. Ya. Oh, ada Tak adalah, bukan nampak daripada muka kau tu. Tak weh, dahi aku macam ni weh. Menariknya di kerabi ni. Pinggang berdenyut ya. Sebab dia jalan jauh kan. Okay. So itulah. Right now there are just things that I can do, I cannot do anymore. Ataupun I still can do tapi refuse to do. Faham. Sebagai itulah. Okay, bila kau cakap kau nak bersara pada umur 45 kan? Umur 45 tu, apa kau nak buat? Oh, Jadi lepas dah tai-tai. bersara. Lepas dah bersara. Kalau let's say achieve 45 tu memang betul. Memang the dot betul lah mission kau dapat. bersara. Duit masuk je. Kau macam datang once in a while. Oh, datang nak pergi tengok office lah. Tengok pokok. Ya. Pokok hidup lagi petang. Bonsai Nak tu. pergi siram. Nak pergi siram pokok kat office. Padahal aku owner company, orang yang gardener. Ya. Nak pergi siram pokok dekat office. By 45 tu apa benda kau buat? Dia systemic tau. Dia systemic yang aku nak buat ni. So you guys know me daripada zaman Astro lagi. I used to work 7 days a week. I have been doing that for 10 years. Termasuk tahun ni Jun. Tahun ni Jun aku dah stop. Right now I'm enjoying my weekends. Weekends. So sekarang ni aku dah tak kerja weekends lah. 5 hari saja aku kerja, and then I'm thinking of as I progress towards 45, aku nak kerja 4 hari.
3 hari, so slow. 2 hari. Betul lah tu, hari. bayar 45 kau pergi siram pokok je kat office. Ya. Tak ada kerja lah tu. Tak ada kerja. Sebab to be honest with you, kalau kau cakap aku, Haze berhenti kerja sebab engkau dah contohnya menang apa-apa kan, dapat 30 juta. Okay. Berhenti kerja. Aku tak tahu nak buat apa weh. You guys know me, I cannot sit still. Aku tak boleh duduk diam. Okay, so bila kau nak besar umur 45 tu, Ah. lepas tu kau nak buat apa? Pandailah aku nanti dah 4 hari kerja, 3 hari kerja, 2 hari kerja. Sekarang ni pun weekend aku masa awal tak gerti tau aku nak buat apa weekend ni. Okay. Now dah pandai dah. Apatah lagi nanti tinggal 1 hari saja bekerja seminggu. Lagi 6 hari tu pandai lah aku nak buat apa. Sebab ini requires training. To enjoy yourself, it requires training. Nak lepak kat rumah pun kena training. Okay. Ya. Apa perkara, okay, sebabkan kau pernah cerita yang kau memang kerja 7 hari seminggu, non-stop. Okay, apa benda yang kau baru belajar pick up, relax tu? 2 hari yang kau cuti tu apa kau buat yang kau macam, oh okay, I had the ini best rupanya weekend macam tu? Yang paling best adalah bila macam like for example aku buat wall climbing kan. Wall climbing tu kau masuk sekali, lepas tu you can start dia. Yang kau tinggalkan aku tu. Oh ya. Yeah. Oh, nak Sebab aku yang ajak dia. Oh. Pasal aku kena tinggal. Dia Yeah. jalan dulu. Sebab orang lain ajak aku. Ya. Macam tu. Dia sidai aku macam tu. Ya. Tapi silakan lah kalau nak. Let's go. So kalau macam contohnya wall climbing tu masuk, day pass, kau boleh spend the whole day over there. Panjat lah banyak kali dia buat tu. Panjat lah banyak kali. Lepas tu kau rehat. Dekat dalam tu ada kafe, kau lepak kat situ. Lepas tu macam, itulah the best moment was when I was with myself. Satu hari tu memikirkan macam mana aku nak panjat dinding ni. Faham tak? Aku faham actually. Instead of cari content, cari macam nak panjat. Okay. Aku faham actually. Sebab aku sekarang ni dia tak boleh tengok semua. Okay, jadi content creator ya adik-adik dan juga mak-mak budak-budak ni. Yang ambil duit anak payment buat benda lain. Ya. Ya. Yang anak kau kerja. Aku tak nak podcast ni kena pick up. Berapa kali aku nak ingatkan korang. Peringatan. Peringatan. Kau jangan mula. Yang anak-anak kerja mak dia pergi handbag coach kan. Macam tu. Siapa? Tinggal komen ada di bawah. Okay. Lepas tu Tolong blur muka aku sepanjang podcast ni. Aku tak izinkan muka aku keluar kat portal mana-mana. aku nak cakap apa tadi Mak-mak yang buat konten. Jadi content creator dia satu benda tau. Semua benda yang engkau buat, if it's recordable, it's work. Masuk recordable? Segala benda content creator macam aku yang ada cover semua platform, YouTube segala tok nenek apa semua benda yang boleh direkodkan adalah kerja. Maka dengan itu semua benda yang aku telah buat sebelum ini telah menjadi sebahagian daripada kerja aku. Maka dengan itu segala benda yang aku pernah suka buat sebelum ini aku dah tak suka buat. Dulu aku suka edit YouTube. Aku suka post kat story, suka post dekat ni apa semua. Aku dah tak suka. Dulu aku suka pergi gym, aku tak suka. Sekarang sebab gym is part of work. I'm supposed to look a certain way kan dalam industri ni. So aku dah tak enjoy life, aku dah tak ada enjoyment. Ada siapa tanya aku, kawan kita Mia tanya, "What's your hobby, Haze?" Selama 1 jam aku duduk dekat situ, aku tak ada hobi doh. Sebenarnya. So it was a sad moment lah. So sekarang ni aku dah jumpa apa yang aku nak. Aku suka Muay Thai tu aku paksa diri sebab dah kurus. Itu pun aku rasa part of kerja. Tapi wall climbing tu aku rasa macam Kau enjoy. aku enjoy lah because macam I don't have to impress anyone other than myself. Aku tak perlu nak buktikan kepada sesiapa. Aku just tunjuk kat story, "Hi, I'm here." Takutlah manager cari kan. Takutlah macam dia ni kalau apa-apa hal Ya tu. 2 hari kemudian dia jumpa aku patah riuk, tahu lah sebab apa kan. Jatuh beratas. Jatuh tu. Tapi sengaja tak contact sebab takut kena marah juga. Diam je, Haze ni mana? Kan. Jumpa-jumpa aku macam tu. Tapi it's good to know yang kau dah jumpa lah something yang kau macam really enjoy buat. That's how I feel with Muay Thai actually. Walaupun aku letak je dekat story semua, tapi dia tak pernah pun jadi Kerja. Tak pernah memaksa diri untuk post pun. Ya. Ada je the days aku pergi aku tak record. Betul. Ada je days aku pergi macam dah lama tak record. Macam bila record dapat macam funny moments ke. So, Dan kalau kita record, kita post tu is macam posting untuk menunjukkan kepada orang, oh aku bangga dengan bangga ataupun korang bangga tunjuk
Betul. Sebab ini adalah sesuatu yang aku suka tengok. Dah lama tak aku tak ada perasaan tu. Macam tunjuk macam aku banggalah benda yang aku buat ni, ataupun you guys tengoklah aku buat benda ni. Tak fikir pun pasal analitik ke apa ke, just tak post. peduli. I just don't Macam care. sebelum ni kalau story kena tengok analitik siapa tengok, banyak graf semua. Babe, bukan itu saja. Kalau contohnya kan ada story klien kan, aku kena post something dulu yang share daripada portal ke, yang ni ke, share ke story. Lepas tu bagi komentari, letak muka aku, baru keluar story klien. Okay, aku faham. Nak maintain Nak maintain dia numbers. Sebab kalau kau letak terus klien, dia akan macam meh. Mesti klien lepas ni. Betul. Okay, aku faham taktik tu His. Tapi Taktik lah. Kita panggil semua ni taktik lah. Strategi lah. Jangan panggil taktik. Kau yang start dulu. Tapi His, interesting juga sebab dia dah dekat kat sini, engkau punya strategi berjaya. So kalau boleh kita pecah rahsia His, boleh tak kita decipher, perkataan baru decipher, cara engkau manage klien punya content dari sudut Hizman Huzi. Kalau orang lain tak nak tahulah, kalau mungkin Syafiq dia akan post je. Syafiq Tinker. Syafiq content creator. So basic content creator juga. Sebab kau masih lagi berpaksikan macam konten kau yang jaga, bukan klien yang jaga. Betul. Masa lagi berpastikan tu, lepas tu ada formula dia. Ni yang juga you all boleh gunakan. Pertama kena ada hook. Tak kisahlah apa benda, apa dia punya content tu, platform dia platformnya podcast, Spotify, short story, Twitter sekalipun, kena ada hook. Hook tu yang membawa orang ke minit-minit yang seterusnya. Minit-minit yang seterusnya, algoritma yang akan bantu. TV show pun sama. Sebab kalau you all ingat, I pernah produce TV show dulu apa semua, depan tu sentiasa ada teaser 30 seconds. Sebelum keluar montage kan. Sebelum commercial break pun akan ada satu klip-klip yang sedap. Cliffhanger dan sebagainya. Lagi juicy benda tu, lagi menangis ke, siapa ke Hizman Huzi ke, orang akan tunggu. Yang menangis tu sebenarnya dekat hujung sekali. Tunggulah kau. Tunggulah aku menangis hujung tu. So hook dia perlu ada. Dan kalau contohnya Instagram, TikTok, Reels apa semua, tak boleh lebih daripada 90 saat. Aku cakap kat klien, cannot go more than 90 seconds. Okay. Kerana? The lesser, the better. Sebab kalau kau perasan, dekat dalam Instagram for example kan, kau tekan contohnya kat bahagian Reels kan, ada the number of views. Okay. Betul. The number of views tu, dia bukan je the number of seconds of views. The number of people repeating the views. Berapa kali tengok ulang tu. So the shorter the video, the better. Faham. Sebab tu kadang-kadang orang akan buat video yang macam Okay. View dia Aku juta. belajar kan? teori tu. 1 second. So the number of views lah. So sebenarnya kita nak algoritma tu membantu kita push. Kalau kita tahu kita tak mampu nak pushkan sendiri, mungkin sebab kita punya followers tak ramai, kita punya content pun tahu tak menarik sangat. Tetapi kalau kita sebenarnya boleh cheat the system. Itu satu His. Okay, meaning is hook. Kan? Hook lah. I hook. Macam mana kau buat kat story kau, letak lu artikel yang mungkin tengah viral dan correlatekan, and then baru masuk klien yang mungkin relatable. Tetapi His, macam mana kita nak menegakkan diri kita bila berhadapan dengan klien? Contoh. Menegakkan kita bila Contohnya, basah tiba. Ajak apa sekali lagi? Menegakkan diri kita ketika basah. benang yang basah, kita tak basah. Oh, ya ke? Okay, macam mana kita nak argue Dah dengan 5 dah point untuk kena pick up ni. macam mana kita nak argue dengan klien? Sebab aku tahu, okay, kau mengenali kau, memang kau akan argue kalau benda tu is wrong and benda tu tak efektif. Tapi untuk mereka yang kat luar ni, contohlah dia dapat klien, tapi dia tak setuju dengan klien tu punya cara. Kau ada tak tips-tips untuk nak melawan anasir klien-klien yang benak ubi ni? Faham. Sebab Dia kita macam- tahu certain klien memang benar ubi. Awak pun tahu awak pernah handle kan? Saya pernah buat klien. Okay, kalau you all adalah macro influencer, contohnya followers Saya, macam tu. tinggi. Saya Tak, followers tinggi lah. Ha. Letak harga tinggi. Sebab klien yang berharga tinggi, dia punya bayarannya adalah mereka sudah fasih dan juga tak banyak cekadak. Selalunya payment rendah ni yang banyak cekadak. Minta maaf. Oh. Minta maaf. Influencer ke yang Klien. klien yang bayar rendah ni? Ya,
klien yang bayar rendah selalunya yang paling banyak cekadak. Banyak yang terpaling, banyak yang aku nak ikut style aku. Kalau kau nak ikut style kau, kenapa kau belum influencer lagi? Faham tak? So kenapa followers kau rendah lagi? Itu persoalan dia. So kalau kau orang micro influencer ramai orang semua, letak je harga tinggi. Dengan harga tinggi kau akan dapat brand-brand yang besar. So bila dapat brand-brand yang besar, akan pergi ke agensi yang memang sudah fasih, dan agensi tu akan pergi kepada kita pun tak banyak cekadak. Diorang tahu strategi media sosial ni macam mana. Selalunya yang banyak cekadak ni adalah, minta maaf bukan nak menghina sesiapa, tetapi adalah reality. Siapa yang terasa lah. Disclaimer. Kena. Siapa yang terasa lah. Tetapi contohnya orang-orang yang syarikat-syarikat kecil yang mahu mahu menapak ke alam digital marketing menggunakan influencer, itu yang sebenarnya banyak cekadak. Di-exploit. Contoh banyak cekadak macam Banyak mana cekadak lah, kau macam jumpa klien-klien sebelum ni? For example kan, okay, video-video yang berunsurkan iklan, pakai kamera DSLR, lepas tu ada skrip dan nampak sangat benda tu stage dan kau dekat dalam studio. Okey lah, adakah benda itu akan pergi? Of course tidak. Viewers nampak, diorang terus swipe up. Siapa kat dunia digital sekarang ni yang nak melayan iklan? Betul. Okay. Jadi kalau set up terlalu proper ni terus iklan. Dan lebih baik kalau engkau rekod macam tu je. Dan benda ni siapa yang tahu? Generasi kita dah lebih muda. Yang kebanyakan orang yang pegang bajet ni siapa? Warga tua. Teras masyarakat. Yang tak faham dunia digital. And baru-baru ni aku just dapat tahu. Tidak celik. Tidak celik. Dan aku baru dapat jumpa satu term ni. Kan kita ada IQ, EQ apa semua kan. Rupanya DQ pun ada. Disqualify. Bukan. DQ disqualify bila aku tahu. Digital quotient, iaitu kebijaksanaan dalam dunia digital. So kita kena faham dekat sini, makin tua anda ketika mana digital itu teknologi itu masuk, anda punya DQ rendah. Betul? Betul lah. Seperti mana yang bayi baru lahir ke dalam dunia, IQ-nya rendah kan? Dan EQ-nya pun rendah kan? Sama juga you all. Yang warga tua ni, yang tak faham. Diorang masih ingin diorang masih lagi macam nak iklan waktu diorang muda dulu. Dimainkan dekat Instagram, dekat TikTok. Tak mengikut aliran masa. Ya, sebab apa? Sebab bajet engkau for example tinggi. Kan, pada pendapat dia contohnya 7,000, 6,000 macam tu kan. I spend so much money, takkan begini je penghasilan kau. Rekod-rekod macam tu je. Ya pakcik, macam tu. Betul. Macam tu pakcik. Aku Betul rasa lah. macam pakcik tu ada kat sebelah kita. Mungkin belakang. Pakcik, okey dengar Tapi aku rasa mungkin sebab diorang tak faham currency of digital world kot. Betul. Saya tak faham. Lepas tu satu lagi perangai diorang ni adalah daripada satu video tu, sebab aku cakap letak je bajet tinggi, sebab hanya orang yang letakkan bajet tinggi saja yang betul-betul faham how it works. Okay, for example, kau keluarkan, hantar kat aku satu video, suruh aku buat satu video. Datangnya, pernah je SME datang kat aku apa semua. Dan juga institusi pendidikan datang kat aku nak promosikan diorang punya intakes kan. You nak apa, I tanya. You tak boleh satu video, you dapat semua. I bagi you option. 1, brand awareness. 2, leads to sale. 3, conversion to sale. You nak apa? You tak boleh semua. Pick Betul. one. Itu yang aku cakap pula. Itu yang aku ajar dekat student aku juga. Bila buat content, kena tahu klien tu nak apa dulu. Betul. Yeah. Sebab kalau brand awareness caranya lain. Ya. Sekadar kau nak tahu orang tahu brand kau. Betul. Yang conversion pun lain kan. Ya. So kalau contohnya selalunya diorang ni yang tak faham, diorang nak conversion to sales pada masa yang sama brand awareness. Tak boleh. Brand awareness strategi dia lain, views dia kena tinggi, comments dia kena tinggi dan dia bersepah dan rata-rata pergi dia. Tapi adakah dia akan menjanjikan conversion to sales? Tidak. Tak menjanjikan. Tak menjanjikan. Selalunya yang conversion to sales ni adalah yang views rendah, komen sikit tetapi dia convert lebih banyak daripada yang views tinggi tu. Okay. Sebab style dia lebih tinggi. How do they prove that? So contohnya brand awareness kan. Kadang-kadang brand awareness ni tak perlu, contohlah ini kita panggil marketing sampah. Okay, sebab ini je yang terpacu dalam otak sekarang ni. For Kedai kat Bangi. Oh, tak ada. Pick up. Jangan pick up. Jangan pick up news. Itu saya baca je. Saya baca je. Contohnya begitu. Dan tak perlu pun macam nak spesifik. Tapi contohnya begitu yang diberikan tadi. Namun adakah dia akan convert to sales? Tidak, tapi orang tahu kan? Kedai dia akan buka. Kedai dia akan buka.
So conversion to sales macam mana pula? Datanglah ke kedai kami. Macam tu kan? Okey, Datanglah ke kedai faham. kami. Datanglah ke kedai kami punya content tidak menarik kan? Betul. Tidak menarik, tetapi it will convert to sales. Sebab orang tahu ada sale. Ya, orang tahu sales sedang berlaku, kedai kau kat mana, sedang menjual apa. Betul. Sebab orang tengok datang. Yelah sebab video ajak orang datang selalu takkan ada tak komen, takkan ada komen okey saya akan datang. Takkan betul lah tu. Takkan nak tulis tu. Okey saya akan datang. Tunggu jap Info diterima. Tak ada orang nak komen tu. Macam. Faham. Itu selalu macam itulah. So ini yang banyak kali sebenarnya corporate suruh aku datang kat company diorang apa semua untuk ajar benda ni. Dan selalunya berakhir dengan aku marah. Kau marah. Yelah. Aku marah bos. Faham. Aku marah bosses. Lepas tu aku tengok muka staff-staff diorang kan. Hati. Aduh. Mungkin diorang ada terbuku di hati kot. Yelah Faham sebab bos aku ni. kadang-kadang macam bosses dia orang tak faham apa nak kan. Diorang Tapi tak faham. orang yang dekat bawah pun nak convince yang orang atas pun susah juga. Sebab Hiz cakap lah macam orang yang dah mungkin generasi yang sekarang mungkin baru masuk kerja, DQ dia dah tinggi. Betul. Tapi berhadapan dengan Diorang orang adapt. yang DQ Yang dia DQ rendah. jadi dia rasa tak puas hati. Ya tak puas hati. Sebab kenapa zaman aku dulu spend 10,000 buat iklan kat TV okey je. Faham. 7,000 dapat satu video je. Kan. Pakcik tak tahu pakcik. Pakcik. Selalu pakcik kan ni? Selalunya bos-bos kan lelaki. Ya tu. Pick up please. Okay Jace, tapi antara 3 pillars of Sekejap aku dengar kau cakap okay Jace. Jace, Dia macam G. Okay. Tapi Hiz. Okay Jace. Okay, Branding Jis. baru Jis. Okay terus. Bodoh je. Ya Allah, tolong Okay, lah. antara 3 pillar of marketing tadi tu, conversion to sale, brand awareness dan juga leads to sales. Mana yang kau selalu dapat dan mana yang kau paling enjoy dapat? Ataupun kalau nak media pick up, mana yang kau paling tak suka buat? Aku lebih suka buat branding awareness. Brand awareness. Dan kebanyakan masa orang akan buat branding awareness. Yang company-company besar yang banyak duit dan semua ni, diorang lebih suka buat brand awareness. Brand awareness tu tapi lebih spesifik. Contohnya company A, tapi A tengah melakukan sesuatu. Contohnya campaign ke package ke benda semua ke, itu dia lebih detail lah brand awareness dia. Pernah tak kau dapat re-offer semula disebabkan mungkin somehow brand awareness yang campaign yang kau buat sukses dan convert to sales dan orang repeat order? Itu jarang berlaku tetapi pernah berlaku untuk satu F&B lah. Kira boleh lah. Yang kau nampak aku berulang-ulang kali buat untuk dia je, itulah. Kita akan check balik nanti. Okay. So maksudnya kau okey je nak buat apa jenis konten sebab macam banyak dah kau buat kan, contohnya masak lah. Kan ada siri sendiri. Aku akan buat konten memasak 2 bulan sebelum puasa. Okay. Sebab masa bulan puasa adalah yang paling masyuk sekali untuk content creator sebenarnya. Brand-brand semua akan masuk, terutamanya F&B brands. Betul. So bulan puasa tu adalah paling masyuk dan paling busy untuk semua content creator. So aku akan buat 2 bulan sebelum aku buat konten memasak. Untuk orang pick up dan media pick up, untuk brand pick up. Untuk client brand pick pick up, up. yes. Untuk brand pick up dan juga agency pick up dalam masa 2 bulan tu. So by then aku dah line up kan aku punya jadual. Sebab kalau 2 bulan aku dah start line up kan apa yang aku kena buat lah, clients yang aku dapat waktu bulan Ramadan tu. That's really brilliant though. Pecah rahsia. Tapi Hiz, bukanlah pecah rahsia. I mean it's something yang untuk orang pun apply lah. Content creator lah yang memang ni. Sebab aku bukan orang yang rajin memasak. Ya, abang cakap tu kau tak rajin masak. Hiz. Exactly. Aku tak rajin memasak. So aku gabungkan personality aku yang pemalas nak masak ni, gabung dengan personality orang luar kat sana yang acah je kau ni suri rumah tapi kau pun malas kan. Dia tu. So faham. aku macam gabungkan kedua-duanya macam okeylah jomlah buat resepi malas. Oh, itu dia yang ada. Which by the way akan jadi TV show dekat Astro juga. By the way. Masa Ramadan. Ya. Alhamdulillah. Kita akan tunggu reels daripada channel nak tengok. I mean like macam betul lah. Kita semua tahu pasal benda lah ni. Kalau usaha takkan tolak hasil. Mungkin nanti hasil. Betul lah. I mean like macam sometimes kau tak expect pun benda tu akan datang kan. Apa dia? The TV show. Oh, TV show. TV show aku tak expect. Aku hanya kau buat expect untuk klien kan aku actually. hanya expect untuk dapat attention klien je. Oh, okey, maksudnya kadang-kadang klien tu tak Bro, kalau nak banyak tips bayar bro.
Aku bayar dia kalau ada payment kan. Betul. Bukan kau yang bayar bro. Kau bayar masuk downline dia. Aduh, Downline. belilah CD dia. CD dia. Dah kan green screen tu. Datang seminar Haze dekat sebelum start ni kena berdiri atas kerusi tepuk tangan. Okey, terus. Dia buat cemas macam pecah rasa. Padahal kau ambil untuk diri sendiri. Taklah semua orang nak tahu juga. Kan? Tetapi Buat Haze, cemas. Minda positif. Itu seminar aku. Tak biasa macam. salut dia lain macam. Okay. Kalaulah orang tu bukan niche dia, contoh kita ambil memasak, bukan niche dia memasak. Sama macam aku. Okey, tetapi dia somehow dia macam memang nak join lah the bandwagon of industry cooking dalam digital. Tetapi dia tak faham soalan ke apa? Bukan tak faham soalan. Kau bagi kita orang faham soalan kau dengan satu perkataan. Aku takut aku hilang perkataan Dia tu. macam grammatically incorrect. Tapi aku faham Tapi tetap je. salah. Tak, aku tengah tengok subtitle kat bawah. Tak ada. Tak ada. Okey, contoh aku Okey. nak masuk dalam bidang masak-masak digital. Okey. Tetapi aku tahu for sure klien takkan pick up aku. Sebab that's not your niche. Betul. Bukan niche aku. Adakah aku perlu pick up benda yang tak ada wujud ni lagi, ataupun aku dah tunggu klien datang baru aku start the journey? Depends. Sebab kalau macam kita datang daripada industri tradisional ke industri digital kan. So kita terbalik. Kebanyakan sekarang ni adalah digital masuk ke traditional kan. Betul. Jadi pelakon lah, TikToker jadi pelakon, jadi penyanyi apa semua kan. Okay, so kalau kita ada advantage lebih sikit sebab kita dah dikenali di amongst makcik-makcik ataupun demografi yang sedang menonton TV sekarang. Tapi untuk menjawab soalan kau, adakah kau patut tunggu klien? Tidak. Kau harus buat platform ataupun premis yang klien akan masuk. Yelah, kalau tanah tu tak ada, macam nak buat rumah. Yelah. Jangan tahu peluang kan. Buat premis tu. So aku buat semua benda babe. Semua benda memaki cuba semua orang niche? punya dekat media sosial. Ada niche maki orang Ada. Aku Tak, mulakan. klien suka Ya. Oh. Tapi aku maki orang dalam keadaan yang factual tapi yelah. Factual dan suara meninggi lah. Faham. Tapi ada je ramai dah sekarang orang yang suka memaki-maki ni apa semua. Aku perasan. Siapa? Lah. Janganlah. Siapa? Tak tahu. Tak, dia suka macam marah orang. Konten dia adalah marah orang. Tapi sebenarnya dia macam, lawak je benda tu. Faham. Ingat tak yang Mamat tu? Alah. Lah. Yang dalam kereta tu. Oh, sini abang bos Ikut. Entahlah. Lepas tu ada satu Siapa lagi. suka Lepas tu ada share seorang tu? peguam yang suka macam menegur masyarakat. Nama dia Rina Lom. Yes, kenal. aku follow dia. Rina Lom nama dia. Rina. Tak Rina tahu lah aku tahu. tapi Rina lah. Dia pernah marah penapis air sebab Tu sekarang ada. Niche aku memaki-maki, mendidik, memasak, beauty sikit. Cantik kan? siapa tenggelam. Tak, aku tak tahan gelak. Aku okey je. Sebab beauty tu kan. Sebab dia memang beauty dari dulu. Kita faham. Memang Menyirap. Dia lebih kepada menyirap. Aku adalah niche kau yang macam part menyirap. rasanya kalau siapa yang mungkin tengok live acting dulu pernah kita buka laci Haze. Bukan laci. Haze punya bag makeup. Yelah dalam laci tu. Bag Ada. aku dalam kereta penuh lagi. Ya. Oh, hari ni saya tak pakai makeup tau. Tapi ada maksudnya kau punya macam kau punya netizen kau yang macam Abang Haze pakai apa? Oh iya, sebab I remember selalu orang tanya pasal rambut kan. Weh, orang selalu tanya pasal rambut. Ya, Lelaki pun. Aku buatlah konten apa pun. Aku Rambut memaki orang pasal isu Gaza pun. Rambut. Tak kena tempat, tak kena tempat. Tak kena tempat, betul? Itulah. Faham. Korang macam mana okey? Tak, aku nak tanya. Adakah influencer, content creator lain lah kan, dia orang ikut ke tak? Dia orang ada sistem sendiri? Macam kau ada sistem sendiri. Contohnya benda yang menarik perhatian aku adalah if you want to tap the apa ni, F&B market waktu Ramadan. kau start awal lagi. Adakah dia orang buat benda yang sama? I have a feeling ada. Sebab macam Khairul Ada, Amin ada, kan, tak ada. contohnya macam Ramadan kan, dia dah buat siap-siap dulu tapi dia keluarkan during Ramadan. So maksudnya dia memang dah ada klien ke apa ke, whatever yang dah set ke semua kan. So korang kita boleh nampak sebenarnya orang tu buat ataupun tidak, strategize ataupun tidak. Lagi-lagi kalau macam dulu nama dia hebat, nama dia sering disebut-sebut, tiba-tiba 2 tahun 3 tahun kemudian dah senyap. Itu strategi tidak berlaku apa-apa strategi lah. Dan ramai je orang yang macam tu. Tetapi kalau macam contohnya
Lokman Podolski kan. Daripada Vine, daripada dia jadi YouTuber. Lepas tu dia jadi gamer. Lepas tu jadi penyanyi. Itu pada aku adalah strategi dia. Sama ada dia sendiri yang strategize ataupun ada orang belakang dia yang strategize kan. Sama juga cakap saling kulit kan. Macam change the appearance. Tapi kalau kau perasan macam apa yang itu direction. Engkau lebih kepada kulit kan. Dia itu career change. Career direction. Macam aku nak pergi mana lagi? Aku dah tengah buat semua pun. Kau nak jadi penyanyi? Tunggu. Tunggu. Kena masuk recording. Kau tahu tak sebab apa aku gagap? Sebab aku macam sudden realization hit aku sebab aku pakai turtleneck. Yes, stage so, mungkin name kau ada album ke Lady lepas Gaga. Berotot. Just Dance. Tapi dengan otot-otot kau. Album pertama, Protein. Pergi program meletup pakai daging. Aku rasa kita dah cover dah His punya perjalanan career dekat digital social media. Tapi aku tertarik pasal satu lagi cabang yang aku memang sangat jarang tap dan juga bukan tak nak beritahu. Cuma aku tak faham dan mungkin tak nak faham. Okay. Sebab benda tu dia macam aku takut kompleks. Sebab sebelum ni pun macam benda pendedahan. Apa? Aku pun tak cuba faham. Agama? Bukan. Itu kalau aku jawab ya tu, mak aku pelangkung kat rumah tu. Ya berkenaan dengan Tak, dia make sense kalau agama tu jarang nak tap aku faham. Tapi tak nak faham tu nervous sikit. Yang tu nervous sikit bukan, ini berkenaan dengan NGO lah. NGO. Okay lah, sebelum packaging lama Haze. Haze banyak join NGO sana, NGO sini. Kan? Padat singkat satu kataan. Agama. Okay. Okay, NGO. Bagi nangis lu habis dulu. Tak, benda tu lama. Okay. Aku tahu kau dah share dekat banyak tempat Haze pasal kenapa kau join NGO. Tetapi aku nak tahu, how does it feel bila bekerja dengan NGO untuk membantu orang? Sebab pada awalnya. Sebab kalau siapa kan, contoh ibaratnya kita ni beria-ia macam kat social media. Tetapi kalau ada orang susah minta RM1, RM2 pun kadang kita tolak macam ni, macam tak nak layan. Sama juga macam NGO. Ini maksudnya engkau masuk dan aktif untuk menolong orang instead of sekadar hebahan. Pertama sekali lah aku just bagi tahu kenapa aku buat, dan ini aku tak pernah share kat siapa-siapa lagi. Sebab ini pick up. Sebab I just pick up. I just realise this tau. Sebab ini adalah sebuah memori yang aku sebenarnya tanam dekat belakang. Sebab aku lupa benda ni dan mahu lupakan sebab benda ni memalukan pada aku. Ada satu tempoh dalam waktu memula kerja, aku macam tak dapat makan tau. Dalam masa 2 minggu macam tu, tak dapat makan. Tak ada duit ke apa? Tak ada duit. Sebab tak ada duit, tak dapat nak makan. Lepas tu aku macam just realise this waktu baru-baru ni. Sebab macam baru-baru ni ada isu dengan gaji pekerja. Okay. Gaji aku, pekerja aku beri gaji lah. Which is lambat sehari je. So aku mengamuk dan aku macam marah dan aku tak suka benda tu. Dan aku macam balik reflect, kenapa aku tak suka gaji pekerja lambat? Sebab aku pernah rasa benda ni dulu, yang level tak boleh nak makan 2 minggu sebelum gaji. Dan terpaksa ikat perut pun. Ikat perut lah. Memang ikat perut yang macam sampai ke housemate aku waktu tu tengok aku macam dia tahu apa yang sedang berlaku, tapi dia tak kata apa. Macam, you nak aku nak belanja kau makan lah. Tak pernah. So sampai level macam tu. So I realise that memang isu yang aku bawakan pun dalam social media ataupun NGO yang aku pergi pun memang adalah bab makanan. Aku memang makan aku macam, sebab aku pernah rasa berlapar kejap je dan aku rasa benda tu memalukan untuk aku. Sengsara. Dan aku tak pernah share benda ni kepada kawan-kawan apa semua sebab aku ego tinggi. Faham. Ego tinggi dan aku tak share kat family aku. Bab tak dapat makan tu selama berapa bulan, 2 minggu terakhir tu tak dapat nak ni because of credit card punya hutang. So aku ni jenis yang macam credit card hutang tu, aku jenis yang macam aku akan langsaikan hutang yang ada. Lebih baik aku langsaikan hutang tu daripada benda tu makan aku kemudian.
lebih aku prefer untuk lapar. Faham. So dalam masa 3 bulan tu aku langsaikan hutang kredit kad tu, 3 bulan tu jugalah aku macam bersengkang perut. Faham. Tapi disebabkan aku dah rasa benda tu, pantang akulah bila baru-baru ni aku dah start jadi majikan dan sebagainya. Pantang aku nombor satu adalah kalau gaji lambat, payment lambat. Yang sepatutnya aku bayar. Yang kau bayar. Yang aku bayar. Faham. Kalau aku dapat lambat tu, itu dah ala biasa tengah biasa kan. 90 hari working day. Ya. Macam tu. Kalau 90 days. So aku buat benda tu, aku buat NGO tu because I tak nak, aku tak suka tengok orang kelaparan. I just waktu aku tengah susah tu, I just hope somebody would extended a hand without me asking. Faham. Yang Sebab memahami. asking tu adalah sebuah penurunan ego yang Betul. rendah gila. Betul. Dan aku pun tak sanggup nak buat. Sebab tu lah kau join dan Sebab tu membantu. aku buat NGO dan sebagainya. So sekarang ni I dah tak buat dah NGO. Sebab nak rehatkan diri daripada dunia tu. Sebab lepas 4 tahun benda tu depressing. Dan ada sebuah nasihat aku dapat daripada, tak tahulah geng kawan aku yang mana, kau ke kawan aku satu lagi. Dia kata you cannot pour from an empty cup. Maksudnya aku sekarang ni diri aku dah kosong ni. 4 tahun aku memberi tanpa mengambil apa-apa. Bila aku cakap mengambil tu, bukannya mengambil harta ke, mengambil benda fizikal. Tidak. Dia kadang-kadang bila kita ni memberi, suri rumah, mak-mak mesti faham benda ni. Dia macam memberi je. Memberi kepada suami, memberi kepada anak, servis. Tapi kalau akak-akak kat rumah yang jarang mendapat perhatian daripada suami, umpamanya, jarang mendapat jarang mendapat apa tak? Jarang mendapat. Tiga komen di bawah. 3 komen ada di bawah. Pick up. Okay. Jangan saya nak buang part ni dekat TV. Jarang macam take, you all akan rasa penat tak tentu hala. Betul. Aku dah start penat. Sebab penat macam mana tau. Mula-mula macam aku buat daripada ni 4 tahun. Dunia ni macam ni je. Porak-poranda je. Ada je budak-budak mati kelaparan depan aku. Macam, so what's the point? So sekarang ni aku bukan nak cakap aku dah stop buat NGO for good. Kau nak isi balik. Sekarang ni aku nak mengisi diri aku balik supaya boleh kembalikan diri aku yang bermanfaat pada masyarakat. Sekarang ni aku nak bermanfaat pada diri aku dulu. Apa yang membuatkan kau drain, Haze? Sebab contoh aku macam sedikit faham kalau dari segi emosi. Bila kita nak tolong susah ni, kita akan tengok benda-benda yang memang menyayat hati kadang-kadang. Dan benda tu akan kadang consume diri kau yang mungkin dulu kita ceria. Bila kita dah selalu tengok, kita pun akan jadi macam overthinking. Adakah antara sebab tu juga? Okay, drain. Okay, kalau manusia tu dah jaded, dah bitter, dah salty, dah drain, segala benda kecil pun benda tu akan trigger kau. Betul. Sekecil-kecil benda. Cumanya apa yang betul-betul impak maksima yang kena kat aku adalah bila aku nampak NGO punya world ni banyak yang macam menipu duit orang. Banyak yang macam makan benda-benda macam tu lah. Aku dah start macam lantaklah benda ni. NGO yang tak bersalah pun aku reject. Faham tak? Okay, sampai level macam tu. Sampai diorang sendiri cakap kat aku tau. Diorang call aku benda semua, Haze okey ke tak benda semua. Lepas tu dia kata, tak apa Haze. Haze rehat. Sepanjang mana, selama mana Haze rehat je. Tak apa, kita orang faham. Sebab dia faham. Okay, cerita pasal NGO ni kan, mungkin kita sebagai orang yang tak terlibat dengan NGO tak faham tau sebenarnya. Betul. How does it work? Macam mana NGO ni, apa sebenarnya fungsi dia, macam mana ia berfungsi, dan yang mana sepatutnya telus supaya orang yang nak menerima tahu dan sebagainya kan. So benda ni sepatutnya is like widely known, ataupun mungkin setiap satu NGO tu memang ada certain guidelines yang diorang memang kena ikut in order untuk memastikan ketelusan itu. Tapi sebenarnya struktur NGO ni sebenarnya macam mana? Struktur NGO daripada sudut apa tu? Dari sudut Duit contohnya benda yang simple lah nak bagi orang faham kan. Okay, kalau aku derma 100 untuk keperluan asas asnaf kata. Okay. So macam mana bila aku dah bayar ni sebenarnya duit ni ke mana pergi dia? Ada kita orang pernah macam kumpulkan peti cadangan punya soalan, tapi orang hantar email apa semualah. Ada satu soalan ni yang paling aku ingat sekali adalah ada seorang makcik ni tanya, akak nak RM100 ni, RM100 ni betul-betul pergi dekat orang Gaza. Okey, kalau boleh akak sendiri yang nak pergi kat sana dan hulukan bantuan. Lepas tu macam dalam kepala aku
terus berlaku sebuah visualization tau. Akak tu pegang RM100. Lepas tu naik flight, turun ke Mesir, lalu ke sepadan tu, dan elak peluru dan sebagainya, elak bom sebagainya, diserahkan RM100 Malaysia, ringgit Malaysia tu kepada orang Gaza. Kemudian takkan dia mati kat situ je macam tu. Mestilah dia patah balik sepadan tu, pergi Mesir, naik flight, patah balik Malaysia. Balik rumah. So, bila Hisbi balik ke rumah, itu pun kalau ke LIA tu takkan dia berjalan kaki, mesti naik taksi kan? Betul. Lepas tu dia tertanya, itu je analogi tu je aku dah boleh fahamkan orang. Hanya kerana anda mahukan RM100 tu sebulat-bulatnya pergi terus kepada orang Gaza for example, banyak kan proses yang berlaku. Seolah-olah yang lain tu semua free. Ya, banyak kan proses yang berlaku. Betul. So apakah tidakkah naif ya sekiranya kita merasakan macam RM100 tu sebulat-bulatnya harus pergi kepada si penerima. Ya, ada guideline. Ya, ada guideline. Ada guideline dia yang Bank Negara Malaysia pun dah tetapkan berapa persen yang kita boleh ambil untuk operations. Dan for example lah, sekalipun lah transfer. Transfer duit kepada Haikal for example kan. Ada kan transaction fee. Betul. Itu je kalau RM100, kalau dia tolak RM1 tu, itu dah 1% dah. From that RM100. So aku nak fahamkan orang, saya nak go into detail, tak nak. Sebab tak nak, I refuse. So kau nak cakap apa? Tak nak. Google kan ada, Google itu percuma. So buat research sendiri kan. Sebab tadi aku banyak bagi tips yang percuma. So yang ni bukan tips pun, tapi korang boleh bagi tips. Dia dah nak start letak harga. Dia dah start harga. Saya tinggalkan nombor seminar saya di bawah. Ya. Takut tak nombor bank account quotation, invoice letak ni. Nama seminar saya Minda Positif. Minda positif kan. Yelah, sebab orang memang selalu fikir. Macam aku pun dulu fikir bila kita bagi gurau je tau. Jangan tiba-tiba orang call pula. Betul lah. Bila kita bagi duit contoh 100 ke 1000 ke sejuta mahu pun, kita fikirkan sejuta tu memang bulat-bulat ke sana. Sebenarnya tidak. Tapi makin kau dewasa, makin kau kena tahu kok benda tu everything macam will involve cost. Everything will involve cost. So lagi-lagi kalau kita buat misi-misi luar negara dan sebagainya lah. So unless of course korang adalah asalnya seorang billionaire yang menerima donation daripada orang ramai untuk hantar RM100 bulat-bulat ke sana, yang lain semua cover. Billionaire tu yang cover. Tapi aneh lah juga kalau billionaire tu meminta, faham tak? Baik dia bagi je duit dia. Semua, baik dia yang bagi duit dia, dan benda tu menjadi tax exemption dia. Betul? Tu lain cerita. Itu lain cerita. Itu adalah accounting. Datang ke seminar saya. Oi, masih. Tak ada tahu. Gurau tak ada. Tak payah datang. Masih. Jangan orang call tiba-tiba ada orang angkat kan. Mana seminar? Kita orang akan letak je nombor bukan-bukan dan ada orang angkat. Masalahnya podcast jadi brand awareness dengan convert to sales. Seminar yang tak wujud. Ya, tak wujud. Macam itulah cara dia. Seminar yang tak wujud. Rasanya kira sekarang ni memang dah stop dari NGO. Tapi aku nak tanya lah Hiz. Berhenti seketika lah aku. Rehat kejap lah. Tapi sama ada kau dah share atau tidak dekat podcast lain, yang paling memberi kesan dekat kau as a whole, dia bukanlah sedih, ceria ke apa, tapi as a whole, one trip journey tu yang kau rasa macam, dalam banyak journey yang dah pergi ni, banyak trip, ini yang paling kau rasa macam paling terkesan lah. Ke buat mission? Mission lah. Oh tak. Missions never really touch me. Alah, masa awal-awal tu boleh lah, rasa terkesan lah. Tapi lepas dah 4 tahun tu, rasa macam experience tu macam biasa je. So benda tu biasa je. Tapi sebab sepanjang 4 tahun tak ada yang betul-betul memberi kesan, sebab ada benda lain dalam hidup yang memberi kesan lebih hebat daripada itu. Dan itu aku belajar juga something tau. Kalau kita ni yang memberi pengajaran dan juga ujian paling hebat kepada kita adalah senantiasa orang yang paling rapat dengan kita. Bukan orang yang jauh ataupun luar daripada circle kita. So kalau aku buat mission tu is people who are outside my circle. People who are strangers. People who I do not have any responsibility sangat. In comparison tu, contohnya pekerja-pekerja aku ke, manager ke, dan sebagainya, keluarga ke dan sebagainya. So orang-orang yang lebih rapat dengan kita lah adalah orang yang memberi pengajaran dan ujian yang paling hebat. So dia boleh buat hal ke? Apa dia? Ujian yang paling hebat. Pay boleh buat hal ke? Tak. Bekas pekerja. Macam tu. Okay, so aduh, aku cemas lah. Portal mana lagi nak. So itulah dia. So kalau kau cakap daripada segi mission ni, you dapat ilmu apa, experience tak ada yang mengubah hidup, tak ada.
Experience yang mengubah hidup berlaku dalam Malaysia. Salah satu faktor kenapa aku nak stop buat NGO, misi-misi international luar negara adalah kerana apalah gunanya aku membantu ummah di luar. Tapi ini adalah pendapat yang kontroversial Okey, aku faham. Ini pendapat Hizman Huzi tau. Okey. Pendapat Hiz adalah apalah gunanya aku membantu ummah yang di luar lingkungan aku sedangkan dalam lingkungan dalam kesusahan. So aku pastikan orang keliling aku senang dahulu buat masa sekarang ni. Sebab previously aku dah macam spend luar negara. Tapi kadang-kadang tu macam lupa nak naikkan gaji, lupa nak cutikan PA, lupa nak benda-benda basic. Benda-benda basic. Dan aku rasa macam, bodohnya aku. Tolong orang luar lingkungan, dalam lingkungan kebajikannya tidak terjaga. Faham? Siapa yang hidup senang boleh jadi PA yang terbaru. Terbaru? Yang lama aku nak campak mana? Dah ada kat sini. Ya, depan ni Kau tiba-tiba suruh orang apply. Ya. So, pergi je lah seminar dia. Okay, depan studio ni, kalau ada shilling, dia yang campak tau. Baling shilling ke depan tu. Lepas tu kau langkah. Okay, Haze, aku tahu kau dah rebrand, dah masuk NGO. Tetapi benda yang aku rasa yang macam benda yang special dekat kau ni ialah, Okay, puji cepat. Ini ada segmen ketiga, segmen memuji Haze. Silakan. Aku rasa tenacity kau lah. Kau punya kecekalan tu macam aku macam puji lah. Actually, aku pun terkejut. Kau terkejut ada orang puji ke apa? Tak, aku terkejut dengan kecekalan aku. Sebab Aku tak sangka sebab sebab kau ada daripada dulu lagi kita kenal. Aku kenal Haze dah lama actually. Yelah zaman gambar macam ni Om. Gambar-gambar genderuwo. Nak insert tak berani. Zaman UIA. Zaman Saya dulu UIA UIA lah. Oh, kita pun UIA. Saya nak bagi Kepala tahu. otak kau. Okay, so Haze adalah junior aku. So kita orang kenal daripada dalam umur 19-20 macam tu. Dah lebih. So daripada belajar sampai sekarang, aku memang dah tahu satunya kualiti Haze adalah overachiever. So maksudnya apa benda yang dia aim, Haze akan pastikan dia dapat buat benda tu. Yalah. Apa pun, tak kisahlah kerja ke, keadaan hidup ke, ataupun kau punya self yang kau nak achieve sendiri, kau akan betul-betul buat. And then dia bukan betul-betul buat yang macam melulu je tau. Haze akan belajar benda around dia. Sebab tu dia boleh buka, dia boleh buat seminar. Faham tak? So Haze adalah orang yang begitu. Tapi So dia bukannya macam jenis, Haze adalah bukan jenis orang yang mencapai sesuatu dengan jalan yang lurus. Tapi aku percaya Jap. Itu maksudnya aku sekarang ni sedang sesat gila. Tak, maksudnya engkau suka instead of ambil jalan yang straight, kau suka pergi liku. Suka buat side order quest to learn lah. first, supaya dia tahu apa benda yang dia buat. Ibaratnya Haze orang ikut highway, Haze ikut jalan dalam sebab apa? Nak Betul. rasa koin pisang Betul. ke, nak pergi beli air kelapa Betul. ke, sebab nak merasa. Betul. Haze adalah orang yang itu. Yang senang kalau kita nak ringkaskan adalah suka buat benda senang. Jadi teruk. Jadi teruk. Tapi baru semalam aku berborak buat meeting dengan pekerja aku sebab benda tu complicated. Aku fikir apa tau? Susahnya benda ni. Kenapa aku tak makan harta bapak aku je? Keluar tau daripada mulut aku. Sedangkan macam aku ada option yang lebih senang weh. Nak hidup senang. Aku menyusahkan diri aku ni. Haze adalah orang yang menyusahkan diri in order Untuk belajar. Mungkin kau dapat satisfaction kot bila once kau dah achieve something. Tak, sebab aku Over tak nak dilihat sebagai macam lah kau anak orang senang, makanya hidup kau senang lah. Okay. Macam tu. Bila kau cakap macam tu, bila perception tu wujud? Sebab aku tahu setiap orang punya perangai ataupun dia punya not motivasi, perangai, karakter. Dia akan ada satu certain part, karakter tu akan terus jadi diri dia sebabkan ada beberapa isu yang berlaku sebelum ini dalam hidup dia dalam lah. hidup dia. Kalau macam itu, adakah itu bila jadi sebenarnya Haze? Bila orang Apa mengcomparekan macam bapak kau kaya. Macam kau yang cakap tadi. Ya, semasa aku bekerja dengan Astro dan sebaik selepas aku keluar. So dia macam sebab apa yang bila aku keluar, bila aku berhenti kerja adalah sesuatu yang risky kan? Betul. Risky kan? Dah lah kau berhenti kerja untuk jadi freelancer. Betul. Jadi benda tu adalah amat risky. Tapi aku tak suka bila macam kau janganlah invalidate orang punya kemahuan dengan invalidation yang tidak ada kaitan. Like for example, kalau orang yang betul-betul kenal aku, I've always worked very hard since belajar lagi. Tak ada pula aku minta bapak aku call dekan bagi aku A. Betul. Kan? For example. So Kau takut Ya. kan? So aku tak suka benda tu. Dan aku tak suka masyarakat
buat benda tu. Alah bolehlah kau macam tu. Alah bolehlah kau macam ni. Dan kita benda tu, orang Malaysia selalu menjadi mangsa tau benda tu. Bukan aku je. Orang lain pun sama. Alah bolehlah. Kau seolah-olah invalidate dia punya usaha dan kemahuan dia dan juga apa yang dia mahukan, cita-cita. Kau invalidate sebab apa? Sebab engkau yang insecure dengan diri engkau. Kenapa engkau nak trauma dumping kepada orang lain? Sepanjang hidup kau tak pernah guna kabel kan? Pernah lah. Oh, pernah. Masuk belajar sekolah dulu, memang masuk sekolah tu atas sebab UPSR aku pandai lah. Atas tawaran kan? Atas tawaran. Okay, so daripada sekolah tu kau masuk UIA atas tawaran ke tidak? Aku isi sendiri UPU. Okay, atas tawaran. Aku dapat scholarship Astro pun sendiri isi. Bapak aku tak tahu pun. Bapak dia tak tahu. So maksudnya bila kau dah masuk kerja Astro dan kau jadi host pun bukan kabel kan? Itu aku rasa usaha kau dia pergi sendiri. jual diri kan? Actually sebelum aku masuk H Live, aku jadi broadcast journalist dekat Propaganza. Oh ya, dengan Eli. Aku capak diri sendiri, mencapak lah mencari publicity ya. Kalau makcik-makcik tak tahu, macam macam bercarut kat TV. Itu bukan je. Rasanya dah Gen Z punya slang. Dah 50 tahun kau perkataan tu muncul. Mencapap. Mencapap dekat Twitter sebab aku nampak producer Propaganza tu tengah mencari broadcast journalist. Aku macam, hi, I'm interested. Lepas tu, aku punya boss waktu tu, which is Aisyah nama dia retweet. Dia quote tweet, dia kata, please take this guy into consideration. Lepas tu aku dapat call macam tu. Maksudnya tak ada kabel. Dengan apa benda yang kau buat sekarang, maksudnya semuanya kau usaha sendiri kan. Tapi of course lah ada bantuan serba-serbi di sana sini. Tapi masuk H-Live pun recommendation daripada Pak Nil. Tapi recommendation tu pandai pun disebabkan Pak Nil ajar kan. Tapi recommendation tu datang daripada usaha kau yang sebelum-sebelum ni. Dia ibaratnya contoh macam engkau belajar melompat tapi awal-awal tu engkau terpaksa melompat sendiri. Tak masalah analogi Tapi kau faham kan? Yes. Tapi aku tahu ini masa kau berhenti dulu ni banyak DM aku dapat ataupun buka Tinker punya komen tu. Tak tahu lah kau nak buka cerita ke tak. Aku punya YouTube sendiri pun kau tak baca komen kau rasa? Kenapa kau berhenti pada masa itu? Pada masa itu yang orang nampak Haze punya masa depan sebagai broadcaster, sama ada TV host ataupun producer, cerah. Tetapi kau mengambil keputusan freelance lah. Ni world exclusive untuk peminat Tinker Studio. Haze mungkin tak nak cerita kat siapa-siapa. Dan masalah ni masuk TV ke YouTube sebenarnya? TV dan YouTube. Tapi masalahnya Haze, dia tapi kalau aku cakap isu tak apalah, aku cakap je. Jawapan tu nanti kau tengoklah sendiri. Jawapan aku tu sesuai ke tak. Dan masalahnya saja je tau nak bagi orang pick up. Benci aku. Itu semua ayat-ayat suruh pick up tau. Tapi yang annoyingnya orang luar pernah datang ke aku. Ingat kita gaduh ke apa? Nak tahu siapa? Mat Lutfi. Oh, Mat Lutfi. Dia memang suka jaga tepi kain orang. Tapi Mat Lutfi memang sukakan konflik. Datang ke aku, Mat Lutfi memang berhenti. suka konflik. Aku macam mana ni? Okay, sekarang ni lah. Kepada Gen Z ke datang Mat Lutfi? Kau berhenti sebab ada hard feeling ke? Aku berhenti satu sebab like I said, bila engkau dah jaded, bitter, penat, burn out, alah, sebodoh-bodoh benda pun membuatkan kau triggered. Faham? Tapi pertama. Yang kedua, aku dah tak rasa dunia TV adalah relevan dan tetapi dunia TV sebenarnya sudah tidak lagi relevan dan aku kena jump ship immediately, build my name in the digital world. Tapi itulah sebabnya kau jump awal-awal sebelum benda tu memakan diri kau balik, which is membuatkan kau tak relevan contohnya. Sebab okay, macam ni tau. Memang orang kata, aku dengar je benda tu, there's a apa dipanggil tu there is a future for me in TV. Kan? Tapi there is no future for TV. Faham? Okay. Dan orang lain macam tak faham benda tu. Kau punya exposure by that time dah cukup tinggi ke yang membuatkan kau membuatkan aku boleh sustain outside. Keyakinan terus tu keluar. Bukan sustain lagi. Time tu baru nak keluar kan. Untuk kau keluar. Okay, dalam podcast Tinker, korang kena tengok balik yang kita punya interview aku dengan Shalmaina. 4 tahun lepas kau kena tengok balik. Daripada situ lagi aku dah lay out aku punya plan A, plan B, plan C, plan D. Waktu itu lagi aku dah cakap aku akan berhenti kerja. Sebab aku dah. Sebab kau tanya aku satu soalan ni, kenapa Hiz buat YouTube? Sebab aku nak berhenti kerja? Tapi aku rasa macam benda tu macam slow. Itu memang jawapan yang betulnya. Aku tak rasa aku main-main dalam hidup ni. Mana aku tahu kau kadang-kadang betul ke serius. Dengar balik. Kau masuk kat lah. Aku ajar editing pula. Mak, kau tengok balik.
Masukkan balik apa yang aku pernah cakap waktu tu. Dan kau akan realise something. Aku sekarang lagi elok. Lupa. Sumpah aku dah lama tak give up Dia dengan suka podcast tengok ni. sebab dia Hari nak ni tengok aku sobat give up comparison lagi. je. Kau ajar betul. Tak, aku ada Yelah, cakap betul lah. tadi. Aku ada cakap aku akan berhenti kerja. Dan korang pun macam terkejut dengan statement aku time tu. Macam dia bagi statement ni. Dan aku cakap juga, kalau tak silap aku benda yang sama. TV dah makin tak relevan. Tapi ketika aku tahu kau akan berhenti dan akan buat benda lah ni sebab macam we had a conversation pasal the plan dan sebagainya. Cumanya keputusan kau yang berhenti ketika itu memang terkejut gila lah. Sebab dia tiba-tiba. Dia macam tak plan pun bila. Faham tak? Tapi that's the thing with people. With me lah. Aku tak tahu lah people. With me, dia hanya... Aku tahu, aku dah ada plan. Okay, kau cakap, tanya kat aku tadi, macam mana kau boleh yakin untuk berhenti tiba-tiba? Adalah kerana I have calculated Risk and factor semua ke? bukan risk and factor pun. Aku punya mudah je. Kalau gaji aku, apa yang contohkan, aku perlukan 5,000 sebulan untuk sustain my mortgages, semua benda segala untuk ni apa semua. Faham. Kalau aku boleh dapat amount yang sama, dan berhentilah. Itu simple math dia. Itu simple maths dia. Sebab cara untuk kita survive adalah untuk macam mana kita punya current commitment, boleh ke tak pekerjaan baru ni menampung current commitment. Logically itu. So aku tengoklah, okay, kalau dah start boleh tampung, dia punya gaji sama dengan Astro pun dan semua, dan aku maintain lah pada waktu tu terlalu selesa. Lepas tu macam, yelah ada 2 income, kau rasa asyuk lah kita. asyuk. Terasa YB kat situ. Tak tinggal print muka aku kat ni lah, terberas je. Tapi selepas bila dah berhenti tu, bila kau dah let Bila go berhenti, kerja, satu terkepak. Satu terkepak. Okey. Sebab aku dah bagi tahu ni, aku nak berhenti ni. Kenapa kau tak nak berhenti? Apa benda yang kau complacent sangat? Kau nak tunggu apa? Hezman Huzi. Okey. Diri kau sendiri cakap. Ya. So macam bila sesuatu dia hanya perlukan satu trigger je. Satu benda yang benda tu bodoh je. Benda tu tak petty je sebenarnya. Tetapi okay, pettiness itu adalah Trigger kau. trigger aku. Okay, I need to do something. I need to start from now. So aku berhenti, COVID berlaku. Betul. Struggle mat. Aku Tak lah, maksudnya struggle lah. Kalau orang fikir macam struggle ni. Kalau fikir logik dia baru berhenti kerja. Struggle ni. Lepas tu COVID, lepas tu macam actually that was the first time aku rasa nikmat Tak buat apa-apa. content creator. Jadi content creator yang kau boleh duduk rumah tapi buat duit. Okey. Benda Yang yang macam kerja. yang buat duit. Dan pada waktu itu klien semua memang tengah cari content creator sebab diorang tak boleh buat pemasaran cara lain. Betul. Diorang tak boleh buat Keluar. on ground activation. Diorang hanya boleh menggunakan digital marketing saja. So budget diorang semua pindah pergi kat influencer. Waktu tu Wah cakap sama lu, influencer content creator semua adalah yang paling asyuk pada waktu itu. Betul. Waktu tu. Betul. Sebab tadi termasuklah diri sendiri. Waktu tu tapi aku tak tipu kat kau. Waktu tu aku macam paranoid weh. Paranoid. Sebab aku ni pula jenis yang macam tak kira duit macam mana. tak dikira. Bodoh. Management lah. Duit, Maksudnya okay, management. Sebab payment terms kan Financial, 30 hari, 90 hari, 15 60. hari apa semua kan. Lepas tu aku macam cukup ke duit aku tahun ni, boleh ke aku survive, boleh ke aku survive. Janganlah macam Lepas tu. Janganlah terhayun-hayun macam tu. Takut tau. Kau dah sorang-sorang kat rumah time COVID. Ya, dan begitulah aku sebenarnya. Boleh ke aku survive weh? Aku sesak ke senak ke apa semua kan. Lepas tu sampai hujung tahun tu baru buat accounting kan macam macam tu. Faham. Rupa-rupanya aku boleh survive. Dan aku teruskan. Kalau kau boleh share masa... Korang bukan kena briefing ke lepas ni? Tak Ya, apa. ya. Tak apa. Ada excuse. Masa... Okay, aku... Ada YB datang. Ada Tiba, YB. bawa beras. Pascal. Aku Lady tahu Gaga. aku tahu kau buat YouTube sebab kau tanya-tanya aku pasal YouTube dan kau dah start sebelum kau berhenti. Masa tu mungkin view kau sedap juga time tu kan. So masa tu kau dapat income dah lebih kurang macam gaji ke belum? Dah. So jadi bila kau berhenti tu memang keputusan tu memang dah firm dan kau cari trigger point tadi tu dan kau berhenti. Tetapi Hiz, bila kau berhenti tu Hiz, kalau contoh orang yang ada buat 2 kerja, contoh 5,000, 5,000, 10,000. Tetapi kau calculate tak 5,000 kau yang dah 5 hilang kau dah tu. buang ni,
Macam mana nak kembangkan dia mula jadi balik macam aku ada 5,000 yang kau dua. ada ni. Okay, bila engkau dah tak makan gaji, kan kau rasa kau hilang security kan. Waktu tu kebergantungan kau kepada kepercayaan rezeki itu daripada Allah tu adalah yang paling kuat sekali. Paling kuat. Aku waktu tu, sebab tu aku Islamik time tu. Time sekarang pula. Like, trigger. Tak, rakyat Malaysia kau perasan, waktu COVID adalah yang paling religious sekali rakyat Malaysia waktu tu. Perasan tak? Perasan sikit. Dan waktu tu adalah rakyat Malaysia adalah paling religious sebab waktu tu ramai orang terkesan. Dengan financial, dengan benda yang tidak ada ketentuan. Dan apabila kita sudah tidak makan gaji, ketidakketentuan itulah yang menyebabkan kita punya keberserahan itu, percentage dia lebih tinggi. So, bila kau cakap macam 5,000 asalnya 10,000, tiba-tiba 5,000 hilang pada semua. Okey, pertama sekali saya bukan jenis orang yang suka berbelanja pun. Betul. Kan, turtleneck ni beli kat mana je pun. Kan? Share link ke beg kuning. Beg kuning. Beg kuning ni Seluar Haikal dah ni boleh geram. plastik sampah Haikal dah Jadi geram. Tu seorang manjat. Lepas tu namun begitu, kalau kita, the beauty of that adalah bila kau betul-betul berserah dan berusaha pada masa yang sama dan tawakal, you actually get that. What happened to me was I got more. I remember Syafa waktu tu tengah struggle untuk first child kan. Macam susahnya first child. And then COVID happen. Lepas tu, and I perasan macam waktu tu adalah bukan Syafa tengah berusaha pun. Sebab yelah COVID tengah happen, banyak sangat benda tengah berlaku kat dunia ni. Waktu itulah yang anak dia Taqwa dilahirkan dan terhasil. Aku mengandung je senang cerita, aku mengandung. Hamil. Hamil. Terhasil Kau nak sebut binatang kan sebenarnya siapa ketika tu. Tak terhasil. Dia macam wow, kalau ada Kau ingat ni kaedah tot ke apa? Kalau ada terhasil, nak kena explain penghasilan. Tak payah. Persenyawaan tu dah explain. Kaedah tot. Kau ingat pokok. So macam sometimes kau kena percaya je ha. Kena percaya. That's what happened to me. And then I just realise jadi freelancer, kalau kau jenis manusia yang memang berusaha, kerja keras gila, memang freelancer adalah sesuai untuk kau. Sebab it's dollar for dollar. It's ringgit for ringgit. Maksudnya usaha engkau adalah setimpal dengan ringgit yang kau dapat. Yelah, sebab kalau kerja bawah orang, effort kau 110 pun masih sama lagi. Masih lagi effort kau 20 pun sama kau dapat gaji lagi. So makan gaji untuk inilah untuk anda semualah. Tak salah pun makan gaji. Betul. Tak salah pun nak freelancing. Tetapi jangan buat keputusan yang membuatkan you all, apa dia panggil tu, menyesali kemudian hari. Pada saya, freelancer adalah untuk orang yang mempunyai planning, strategi tertentu dan mereka menggerakkan strategi tersebut. Orang yang ada strategi tetapi tidak ada gerak daya untuk menggerakkan strategi tersebut, makan gaji. Okay, freelancer untuk orang yang ada strategi dan daya usaha dia untuk bergerak, motivation dia tinggi, buat freelancing. Betul lah tu. So, Minda positif. Tak, kata tak sebenarnya dia buat podcast kita jadi apa tau. Dia buat podcast kita untuk brand awareness dia punya training. Oh, training. Sebenarnya ni. Tak ada training. Saya datang sini, saya ada tunjuk turtleneck dan bicep saya saja. Tak, video ni Haze akan minta yang free punya. Ni, dia punya seminar. Tapi Haze, Disebabkan podcast ni dia memang akan ada seminar ni. Kau tengok. Gelinya. tapi Haze, okay, ni soalan yang selalu aku tanya kalau orang Bara. Bere. Pocok-pocok. Bocor. Pocok je start pocok-pocok, habis pocok-pocok. Itu dia tradition. soalan yang selalu aku tanya kalau orang yang mungkin luar tinker datang, dan sekarang pun kau boleh kira luar tinker lah. Bukan, maksudnya yang tak masih lagi dalam ni lah. Afterlife at Tinker. Tu konten lain tu. Weh, takut gila. Afterlife. Yelah, Afterlife. Takut gila. What's next for Hazman Huzi? Walaupun dari brand, tapi aku nak tahu juga secara spesifik juga. What's next? Which part of my life? Bukan Afterlife. Apa lagi kau nak buat lepas ni? Lepas ni apa lagi kau nak buat? Yang kau dah plan. Business, expansion, nak cari editor, nak cari assistant manager. Love life? Tunggu klien dulu. Hez, betul juga klien. Tunggu klien ke? Tunggu klien. Macam kita perlukan seorang influencer yang ada pasangan. Okay.
Yang Yes, perlukan why? Because I pasangan. am fake like that. Faham. Love life tak Tiba-tiba- ada lagi lah. Love life masih lagi out of question ke? Ataupun kau macam tengah nak cuba. Mana tahu ada gadis kat luar sana Sebab nak aku DM tahu ke kan kau ada benda yang kau join. nak achieve dulu baru dan love life tu baru terdetik dalam hati. Berapa banyak lagi yang kau nak achieve untuk tunggu love life tu? Aku rasa dah banyak sangat dah benda kau achieve. Tak, here's the thing tau. Macam satu lagi yang aku tak faham tentang Netizen. budaya kita Budaya. adalah Kenapa macam ada cinta? terutamanya wanita Ha. adalah memang kena kahwin lepas tu full stop Dia macam dalam cabang kehidupan ni dan juga perjalanan memang macam kahwin tu dia dekat yang wajib dilalui dan dia bukan cabang yang tidak dilalui. Faham tak? Faham. Faham tak? Dia macam Laluan lah. Tapi kalau macam kahwin kan mesti ada cabang-cabang dia dekat lepas tu kan? dan adakah itu cabang yang aku nak lalu? Tak, sebab cabang membina empire tengah lalu ni. Kau dekat junction lah ni kiranya. So kau dah pilih lah Ke junction dah kau. masuk dah junction kot. Mungkin Kau kat dah depan pilih. tu ada kahwin tak tahu. Okay. Tapi mungkin kat depan tu ada cabang anak angkat dulu sebelum kahwin. Kita tak tahu. Okay. Tapi sekarang ni macam aku nak lalu nak jadi kaya dulu. Penting tau jadi kaya. Orang macam ni Okey. Dah start. Okay. Satu Boleh. lagi. Ni aku Bab- rasa dah boleh buat ni apa crawler. Jilid 13 minit ke berapa? Kita dah boleh buat crawler weh. Crawler je. Ya, datanglah seminar saya. Masuk-masuk ke di atas kerusi. Bara. Bere. Okey. Dimulakan dengan Saya nak performance. kaya. Diakhiri dengan performance. Okey. Lady Gaga Aku suka tanya soalan ni kepada anak-anak universiti lah especially. You all nak achieve apa dalam hidup? Apa cita-cita you all? Kebanyakan diorang akan menjawab nak hantar mak bapak pergi haji. Okay, nak hantar mak bapak pergi haji. Beza orang yang sedang menggerakkan ataupun tidak menggerakkan adalah, aku akan tanya, ada tak impian tu Haikal? Apa ni? Impian hantar pergi haji? Menghantarkan Mestilah ada kan. Tapi Aku sekuat jadi- mana? Aku jadi student yang datang. Sudah dia datang. Okay, bara, bere. Oh, sebab Okey, kau nampak positif, cemas minda jawab positif. tadi. Okay, serius balik. Tiba-tiba dia lain aku jadi student yang datang. Engkau student yang kena paksa datang seminar dia ni. Okay, tapi Yes. keinginan dia tu macam mana? Beza keinginan tu adalah macam engkau ada keinginan tu kan? Betul. Nak hantar Pergi haji parents pergi kan? parents apa semua. Okey. Bila? Secepat mungkin. Yelah, bila? Cepatlah student. Cepatlah sudah. Takut salah jawab kena marah. Tak dapat jawapan is okay. Tak ada memang tak keluar lah out of picture. Bila tak tahulah. Berapa? Berapa Berapa orang? apa? Berapa ringgit? Hantar duit. Yelah, berapa bajet dia perlukan nak hantar mak pak kau Takut pergi lah. haji umrah? Saya tak isi borang Tak, tau. kalau kau tak tahu. Tiket tak 50. Kau boleh tak jangan jadi motivator yang garang sangat? Sabarlah. Dia. Darah masuk tau. Barulah seminar aku efektif. Ini Barang. Ini sampel ke? Kau kena ingat kau guest dia host. Jangan masuk watak motivator dengan student yang kena paksa datang. Aduh, dia bagi sampel loh. Sampel interview Tak, dia nanti. legit gagap weh. RM50,000. I'm doing this to prove a point. Okay, RM50,000 okay, macam tu. RM50,000. Hantar siapa? Mak dan ayah? Mak. Kedua-duanya? Mak je. Okay. Ayah dah tak ada. Okey, minta maaf. Lupa nak tanya. Nak. Tak apa. Ya, kan? Betul-betul motivator. Bagi mood lighten balik. Okay. So, aku... okay, ini untuk membezakan antara manusia yang betul-betul working towards it adalah dia boleh menjawab dua soalan tu lah. Okay. Bila dan berapa kos yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Dan kalau aku tak boleh jawab dua benda ni, dan aku akan tanya balik. Sebenarnya cita-cita kau apa? Oh, faham. Sebab maksudnya bukan itu yang paling kuat setakat ni. Betul lah, Syafa. Betul lah. Make sense. Dah dapat dah. Student always clever. Barang. So, Student termakan. students. Student termakan. Pandai yang kau attack student. Pandai attack student. Student termakan Sebab dah tu kau aku punya punya ni. demografi orang-orang macam ni je boleh makan. Beban. Boleh makan. Downline kau. Kau datang seminar aku upsell. Tapi okay, make sense. Betul. Kau nak tapi tak tahu aku benda. Tak tahu detail. There is no detail. Okay, let's say lah. Sebab benda ni aku selalu dengar nak hantar bapak pergi haji, nak hantar bapak pergi haji. Aku cakap sampai kat aku macam nak shut them down.
bukanlah benda ni tak elok sebenarnya nak shut them down. Tapi nak kena bagi kau sedar diri sikit. Kena realistik. Realistik. Okey lah, fine lah. Okey, tak salah nak hantar mak bapak kau pergi haji tu, tahu. Tapi adakah itu cita-cita kau ataupun cita-cita kau untuk nampak suci di hadapan masyarakat? Okey, cara dia nak detect macam mana? Dah tahu bila nak hantar? Okey, berapa bajet engkau? Okey, masih lagi nak teruskan? Fine. Seorang hantar sekarang ni 80,000 kan, Aiman? Umrah? 80,000. Bukan umrah, haji. Ha. 80,000 untuk 45 hari tak silap. 45 hari, lama kan? 80,000. 80,000 untuk yang sepanjang masa dah buat selesa haji dan lah. sebagainya. Yang selesa, yang memang menapak, memang sampai terus dan sebagainya, memang 80,000 dan engkau pastinya mahukan yang terbaik kan kepada orang yang kita hantar pergi haji tu. Okeylah, fine. Kalau let's say usia mak ayah kita sekarang adalah kita 30-an, usia mak ayah kita adalah 60-an. Engkau ada masa 10 tahun sebelum dia betul-betul uzur untuk hantar dia pergi haji. Maksudnya dekat sini adalah setahun kena simpan 80,000. kau kena realisasikan dia pergi haji dalam masa 10 tahun ni dan kau perlu kumpul RM80,000 dalam masa 10 tahun. Takkanlah kau nak hantar mak engkau seorang, mesti engkau pergi sekali untuk menjaga beliau, bukan? Yalah. RM160,000. So, bolehkah kita menyimpan RM16,000 setahun sebelum kita berjaya hantar mak ayah kita pergi ke haji? Itu kalau mak saja. Kalau mak, ayah dan kita, so, how bad do you want is determined by how much you have calculated and strategized for your dream to come true. Betul. Macam aku boleh dapat lah. Macam contoh, betul lah contoh kan, kalau kau nak jadi pemain bola, apa contoh nak jadi Muay Thai ke apa, bila orang tanya kau boleh jawab dah. Sap. Tapi betul lah, contohnya macam aku suka bila kau cakap, bila kau jawab itu untuk memuaskan hati orang keliling ataupun itu yang benar-benar engkau nak. Itu yang aku rasa kita, masyarakat, kadang-kadang kita terganggu dengan itu. Aku terganggu. Contoh, kalau aku bagi tu romantisasi maksudnya. Dia Mencari sangat validation daripada masyarakat. Yang masyarakat pun tak peduli pun pasal kau waktu kau susah. Sebab betul. Sebab contohlah, dia ada contoh masa kau begitu, saya nak jadi kaya. Lepas tu member sebelah, saya nak pergi haji. Bila dengar dua tu pun kau akan dapat negative connotation, bukan? Ya. Faham. Dan sebab aku cakap, aku nak jadi kaya tadi. Dan orang akan tanya, kenapa nak jadi kaya? Baik hantar mak bapak dia pergi haji. Suka hati akulah. Kalau kau kaya, kau boleh hantar. Ya. Betul. Kalau aku kaya, bukan saja pergi haji. Boleh dia keliling dunia, pergi haji. Kemudian keliling dunia balik. Baru balik. Haji balik. Oh, haji balik. Tahun depan Baru balik. Faham? Faham, make sense. Kata akulah tu. Faham. So, sebab apa? Sebab aku dah tahu apa yang aku nak dalam hidup. Aku dah tahu aku dah kaya nanti aku nak buat apa. Dan yang paling penting sekali, aku kalau dah kaya nanti, aku tahu aku akan bagi manfaat kepada masyarakat. Because aku punya karakteristik has always been giving. And rarely that I take. Sekarang ni je, tahun ni je aku I just want to take from the world, rasa kasih sayang daripada dunia supaya aku boleh, jiwa aku terisi balik, supaya aku boleh memberi semula kepada masyarakat. Aku boleh jadi Iron Man lah. Iron Man yang lari ke yang mana? Iron Man, tak Iron Man. Tony Stark. Tony Lady Stark. Gaga. Oh, nak juga Lady Tetap Gaga. nak ada album, nama album Protein. So, Gagah Man lah. Kalau Iron Man kan. Okay, tapi memang inspiring. Sebenarnya tak cukup lagi sebenarnya nak borak korek. Sebenarnya banyak benda yang aku nak tanya pasal Instastory kau. Kadang-kadang ada macam tuju kat someone tapi kabur-kabur, tapi aku tak nak pergi ke situ. Boleh. Tapi tak nak. Janganlah. Sebab kita nak panggil. pick up news ke? Janganlah. Aku harap tak ada orang pick up podcast ni. Serius. Kita test dulu yang first seminar ni dulu. Okay. Kalau mungkin pick up dia 5, kita akan bawa next episode Okay, lagi. boleh. 5 apa? 5 media. 5 portal je kita akan panggil kau tapi balik. Dan kita akan kupas balik apa benda yang media-media dia cakap pasal kau. Ada benda, salah satu benda yang kau cakap tadi tu yang aku rasa mungkin menarik minat orang yang dengar. Iaitu di mana engkau sekarang mencari pekerja. Engkau tengah mencari position apa? Mungkin sebab apa? Dekat email Tinker selalu minta kerja just in case mungkin memperluaskan portfolio untuk kau pilih tu. Macam mana nak hantar? Apa jawatan yang ada sekarang? 3 jawatan. Jawatan pertama assistant manager untuk membantu manager saya. Yang kedua adalah head of editor. Maksudnya Oh, dah ada editor? dah ada assistant editor. So saya perlukan seorang editor, head of editor. Sebab yang saya hire tu assistant editor yang assist aku. Yang masih lagi editor. Masih edit. Sebab yelah, aku dulu pula macam mana kan, jenis yang macam semua benda kalau boleh kalau kontrol. Aku ingat lagi position head, kalau dia edit benda tu macam mungkin sedikit boring.
Ya, kepada dia akan macam ni. Macam ni. Rasanya tengah. Macam mana aku nak betulkan benda Ya. bosan ni? Lepas tu dia akan tak bunyi Makin tau. annoying maksudnya makin bosan dia tu. Semua orang akan gerak. Sebab vibe tu terlalu dark untuk semua orang. Dia macam kalau bosan sangat konten tu. Ya. Tangan kat sini. Okay. Seterusnya tadi head of editor. Head editor, Job scope dia apa, assistant Hiz? manager, apa? Kok orang nak boleh tahu, okay, job scope ni aku boleh buat, tak boleh buat. Oh, editor tu kau kena pastikan konten aku menarik. Klien masuk kau fikirkan aku punya klien angle dan sebagainya, bukan aku dah tak larat. Dah tua. Itu editor lah. Assistant manager sama juga macam aku juga, cuma dia kena handle aku punya talent agency lah, yang bawah dia ada KOL lain yang non-eksklusif. Dah ada berapa ramai dah talent? Tak kira lah, malas kira. Ramai lah. Okay, kita belajar English sebab bodoh maths. Dah dalam 10 lah. Okay lah, that's good. Ramai Dah 10 lah. lah. Tapi non-eksklusif lah semua. Belum ada Maksud eksklusif non-eksklusif tu maksudnya? Maksudnya mereka boleh ada ramai manager, mereka hanya masuk dalam list aku. So aku jual je lah kat mana-mana klien. Like for example, kalau contohnya klien rasa harga aku terlalu mahal, Oh, dia bagi dekat Dia ada dia options. pergi ada option lain. micro sikit. Sebab aku nak duit tu masih lagi dalam persekitaran aku punya company. Faham. Aku tak nak pergi dekat talent lain yang luar company aku. Yes, saya kedengaran tamak kan, tapi sebab saya punya cerita lebih besar daripada itu. Tapi awak tak tipu. Okey, yang seterusnya Tak, kerja lain? Jangan bagi peluang media pick up. Tak ada. Tipu tu biasa. Jangan Nak tahu siapa? Ya, kau. Make sure muka siapa blur. Aku dah Okay. muka blur. Okay lah. Seterusnya dia Ada 3, satu lagi business developer. business developer. Business developer sebab tengah nak buka department baru yang corporate training tu. Oh, yang ini lah. Yang ni lah ni. Yang inilah. Tak nak lah Seminar. bara-bara beri-beri. Tak. Tak, ni HRDF kalau korang pernah dengar. HRDF lah Human Resource Development Fund yang mana ada kementerian bawah Human Resource Development, yang ini kementerian ni dia memang you all sebenarnya permanent staff rasanya memang wajib pergi Human Resource Development, pergi training dan sebagainya supaya Astro for example dapat balik apa dia panggil tu kalau kita masukkan duit caruman, dapat balik caruman yang diorang letak dalam HRDF. Okey. So aku supply trainer supaya Astro boleh dapat balik caruman diorang kepada HRDF. So itulah business development Kedua. untuk bawah situ. Itu apa dia punya job scope dia, kena apa? Kau kena HRDF certified dan kau boleh ajar je. Kalau kau macam seorang lecturer sekarang ni, boleh je join aku. Sebab nak jadi KOL macam trainer boleh. Trainer boleh. Shot fired. Bara. Bere. Macam mana nak minda positif ni? Okay, nak hantar ke mana? Obviously kau tak kena DM kau dah. Nak hantar secara professionally. Pergilah kat DM aku. Kau tak buka? DM dia lah. Buka. Dia lah, tulis je lah kat bawah Tak, ni. aku tak baca komen kat YouTube, tapi DM aku buka. Okay, boleh DM ke Hiz, tapi professionally walaupun DM bukannya Betul. jangan je bara bere kau ambil benda kat sini. Jangan bagi emoji. Hiz tak suka. Ha? Dia? Korang, taklah, maksudnya nak minta kerja tiba-tiba ada emoji. Oh. Macam love macam tu. No. Bagi hantar yang proper. Proper punya. Itulah, tapi kalau nak hantar pun janganlah pakai yang stiker tu. Tak nak. Kemut-kemut bibir masuk kau. Kan ada stiker tengah viral sekarang ni, tak nak geli. Okay, itu dia Hizman Huzair. Terima kasih kita ucapkan. Semoga Hiz terus terbang berjaya. Dan siapa nak minta kerja dengan Hiz, boleh DM Hizman Huzair di Instagram. Instagram saja. Tak nak TikTok, TikTok tak check. TikTok dah tak check. Kewat gila. Tak, sebab banyak sangat platform. Kau dah tua maksudnya. Dah tua. Okay, sebenarnya bukan kita tak nak panjang lagi. Kamera mencemburi kita. Yes. Lagi 3 minit je nak habis. Lagi 3 minit dah nak habis. Panjang kita borak dia punya. Jadi kalau mereka yang mungkin berminat dengan Hiz, mungkin first time nampak Hiz ni, eloknya mata ternak ni. boleh follow dekat mana Hiz? Semua media sosial saya Hizman Huzair. Semua. Kecuali Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye.